السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له. لك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم السلطان. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد النبي ورسولا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر بالتمم بالخير. InsyaAllah pagi ini kita baca bermula pada ayat yang ke-24 yang bermula pada ayat yang ke-24 insyaAllah sampailah kepada, kita baca banyak sikit lah sampai pada akhir surah. Tu hak kita baca lah. Hak kita tafsir sikit saja. Saya ulang 2-3 kali baca ni biar mudah-mudahan boleh ingat bila kita baca banyak-banyak kali ni. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Ayat 24. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة
ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Kita nak tafsir ini ayat 24 hingga seterusnya. Ayat nombor 24 ni, daripada ayat ni sampai ayat 32 adalah tajuk yang kelima dalam surah ni. Kita masuk pada tajuk yang kelima. Tajuk yang kelima ni dia mempunyai dalil-dalil adanya akhirat dan dalil adanya dalil akli berkenaan dengan tauhid ini. Dalil akli, dalil yang boleh kita fikir, dan juga boleh orang yang lawan kita ni fikir, iaitu musyrikin, menggunakan akal yang betul. Itu orang panggil dalil akli. Apa yang dalil akli ni Allah Ta'ala sebut? Pertama sekali, falyanzuril insanu ila ta'amih, falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaklah manusia itu perhati ta'amih, makanannya. Allah Ta'ala beri dalil. Yang pertama sekali, suruh manusia lihat perkara biasa saja, dan bukan perkara yang susah. Makanan yang kita hadap hari-hari ni, kita susah nak tengok. Tapi Allah Ta'ala kata falyanzur. Lafaz nazara ni, yanzur asal daripada nazara. Nazara yanzur makna melihat. Bukan lihat saja, tapi falyanzur makna kamu kena renung betul-betul. Kamu kena tengok, bukan dengan mata, tapi dengan mata hati tu. Apa yang suruh tengok, fikir bagaimana tentang makanan yang aku beri kepada kamu. Kamu kena fokus, maknanya kamu kena faham betul-betul. Barulah daripada kefahaman yang betul tu mendatangkan, orang panggil, salah satu daripada dalil untuk mentauhid ke Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya melihat makanan. Baik, ayat nombor 25, anna sababna al-ma'a sabba. Baik, makanan yang kita makan ni bukan terjadi begitu saja, tidak, tapi ada proses untuk Allah Ta'ala jadikan makanan itu. Ada proses untuk Allah jadikan makanan. Maka Allah Ta'ala cerita bagaimana aku proses makanan. Anna sababna al-ma'a sabba. Baik, yang pertama sekali, anna, sesungguhnya kami ni benar-benar sababna al-ma'a sabba, mencurahkan air daripada langit. Perkataan sabba ni itu bermaksud mencurah-curah turun. Ini salah satu daripada benda yang manusia fikir. Kalau tidak ada hujan daripada langit ni, nescaya tumbuhan pun tak tumbuh. Tak ada air, padi pun tak boleh nak tanam. Sebab padi ni orang tanam dalam bendang yang ada air. Ada masa nak kepada air, ada masa nak kering, tidak mahu kepada air. Kaedah tanam padi bendang, duduk di bendang dalam petak dengan padi bukit lain. Walaupun sama-sama padi, walaupun sama-sama padi, tu memerlukan air. Gandum lebih kurang padi juga, tapi biji gandum pun sama juga. Bali pun lebih kurang padi juga. Semua ni bahan-bahan mentah ya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan manusia daripada mana yang datang semua ni. Semuanya mari daripada sumber yang satu, itu air. Dan air ni duduk di mana pun dia rasa sama, sebab air hujan. Taklah kata kampung kita ni, oleh kerana kampung kita ni duk mengaji tafsir ni, Allah Ta'ala buat turun air tarik hari-hari. Kalau hujan lah, pakai tadah itu, pakai minum gitu. Tak. Dia kena buat baru jadi. Dia kena masak air, dia kena buat susu baru jadi. Air hujan ni air begitulah. Tapi bila hujan ni sendiri, Allah Ta'ala curahkan di mana saja tempat dia nak. Binatang, tanaman, semuanya sihat. Dan Allah Ta'ala sebut lagi dalam Quran, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ, dan aku jadikan setiap benda hidup ni, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ, air ni untuk setiap benda kehidupan kita, termasuklah kehidupan manusia dan juga haiwan-haiwan yang lain. Semua ni Allah Ta'ala buat kepada manusia. Asalnya air dulu. Asalnya air dulu.
Kalau tidak ada air hujan ni, saya kita tak boleh nak sumber yang utama dia. Mungkin pokok tak boleh nak tumbuh, nak makan buah macam mana? Kering. Air. Tidak ada air. Nak masak nasi macam mana? Tu kita hak makan nasi lah. Orang Arab hak makan roti, kita kata. Nak buat macam mana roti kalau tak ada air? Nak jadi roti macam mana kalau tak ada air? Sebab roti tu dia tambah air dulu. India pun tak boleh buat roti sebab tak ada air. Melayu pun tak boleh masak nasi sebab tak ada air. Semua ni memerlukan air. Tu Allah Ta'ala sebut punca dulu yang pertama, ayat 25. Anna sababna al-ma'a sabba. Ayat 26. Thumma syaqaqna al-arda syaqqa. Kemudian kami belah bumi itu dengan sebaik-baiknya. Dan Allah lepas daripada dia letak air, dia pun pecahkan muka bumi ni sesuai untuk bercucuk tanam. Allah Ta'ala jadikan muka bumi ni supaya bergembur tanah tu, air senang masuk dalam biji tu, maka keluarlah biji daripada tanah tersebut. Kerja siapa kalau tidak kerja Allah? Kerja siapa kalau tidak kerja Allah Ta'ala buat benda ni? Siang malam Tuhan ada pelihara manusia jaga ni. Bermakna kalau dari segi dalilnya, ni dalilnya, takkanlah manusia nak deraka lagi pada Allah. Dia tak mahu beriman pada Allah Ta'ala, tak mahu ambil Quran, tak mahu belajar, duduklah keadaan jahil, duduklah keadaan tak tahu apa. Begitu besarnya projek Allah Ta'ala untuk buat manusianya. Besar projek ni. Dengan air lagi, dengan tanaman lagi, dengan tanah dia gemburkan. Allah Ta'ala yang merekahkan tanah tu supaya biji itu keluar. Kalau tidak kita tanamlah apa pun, kalau Ta'ala tak buat begitu, tak akan jadi begitu. Itu dalil kedua. Ayat nombor 27, fa'ambatsna fiha habba. Daripada air, biji-bijian, tak dalam tanah tu kami tumbuhkan biji-bijian di muka bumi itu. Apa yang kamu tanam wahai manusia? Anna sababna al-ma'a sabba, summa syaqaqna al-arda syaqqa, fa'ambatsna fiha habba. Selepas tu Allah Ta'ala jadikan tanah mereka tu gembur, lalu biji-bijian pun boleh tumbuh sebagai makanan pada manusia. Yang ayat nombor 28. Sekarang jenis makanan lain pula. Allah, Tuhan ni dia susun ayat tu, bertengok. Tadi air, kehidupan nombor 1. Biji-bijian ni merupakan makanan, dia panggil makanan ruji, dia panggil makanan asasi. Makanan asasi kita. Nasi makanan asasi kita. Berah daripada berah. Gandum makanan asasi. Semua tu benda biji semua sekali, benda yang berbiji. Biji-bijian dia panggil. Gandum jenis bijian. Disusun dulu. Hak asasi letak nombor 1. Sekarang ni ayat 28 jenis makanan juga. Tapi jenis wa'inaban wa qadba. Anggur satu, yang kedua sayur-sayuran. Bijian pun penting dalam kehidupan, sayuran pun penting dalam kehidupan. Tak ada dua perkara tu, tubuh kita ni akan jadi tak elok. Orang yang makan protein saja, makan protein dengan ayamnya, dengan ikannya, tapi tak makan sayur, tak sempurna dia. Derah kena penyakit dia, kulit dia tu derah cepat sangat, orang panggil jadi, orang sini panggil apa, kita panggil kelaring gitu dia panggil. Orang sini panggil apa saya tak tahu. Kalau buat gitu jadi putih. Sebab apa? Doktor kata kurang makan sayur. Dia kata gitu. Ada yang bukan semua sayur je boleh makan. Kalau doktor dia kata ustaz tak boleh makan sayur hijau, sebab darah pekat. Tak boleh makan bunga kobeh sebab darah pekat. Ada juga sayur tak boleh makan. Kalau jenis lobok, salad tu boleh makan. Jenis hak memekakkan darah tu tak boleh makan. Ini ada satu benda yang Allah Ta'ala buat. Ada hak boleh makan, ada tak boleh makan. Yang pertama, inaban wa qadba, jenis anggur, jenis sayuran. Sebagai tambahan, tadi makanan asasi, bijian. Ayat 29, wa zaitunan wa nakhla, dan zaitun dan kurma. Zaitun satu, kurma. Sekarang disebut buah zaitun, buah kurma. Sebab apa? Buah zaitun ni cukup dikenal sebagai lauk bagi orang Arab. Dia pertama sekali.
dan minyak untuk masak. Zaitun ni dia jeruk buah tu ada yang warna hijau, ada yang warna hitam. Dimakan dengan roti. Zaitun tu ada warna hijau, ada warna hitam. Dimakan dengan roti. Dan tamar pula bermacam-macam cara dia buat. Tamar tu jadi cuka. Jadi cuka, dia buat cuka tamar, ataupun dia buat jus, ataupun dia buat kering. Macam mana kita makan tamar kering. Ada hak rotab, ada hak jenis baru masak, ada hak jenis balah, ada jenis muda. Semua ni untuk manusia. Dan Allah Ta'ala sebut jenis makanan tu dikenali oleh masyarakat Arab dan dekat di hati mereka pada ketika itu. Mungkin kita baca, bila baca zaitun, baca benda-benda begini ni, kita tak rasa sangat. Tapi bagi orang Arab, tu makanan asasi dia sebut. Dan kita juga, minyak zaitun ni tidak ada orang kata tak elok, semua kata elok. Cuma cara makan sahaja. Cara makan. Kalau ikut perubatan tu, kalau buat kapsul tak apa nak elok, dia kata. Kalau minum gitu elok. Dan ada dua jenis minyak zaitun ni, satu perahan pertama, perahan kedua. Ada hak boleh masak sahaja dan ada boleh makan sahaja. Pergi di kedai dia tahu lah. Kalau kita masak nasi mandi Arab tu, kita letak minyak zaitun tu, dia rasa lebih lemak, aroma dia lebih sedap lah. Itu zaitun. Dan juga buah yang disebut dalam Quran ni banyak. Di antaranya inab tadi, buah anggur. Sebab apa disebut anggur? Bagi kita ni nampak macam biasa je anggur, tapi anggur ni makanan orang yang hebat-hebat di zaman tu. Sebab jarang tanah Arab nak jumpa anggur. Dia hidup pada tempat yang sejuk. Tempat yang sejuk. Dia mari sebelah Taif. Mekah ni dia panas, Taif atau bukit ni dia sejuk. Kalau pergi di Taif, adalah kebun-kebun anggur yang subur, yang mana diriwayatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, semasa Nabi pergi berdakwah di Taif, lalu Nabi dilempar dengan batu. Maka Nabi duduk sekejap di satu tempat, berteduh di bawah pokok kebun kepunyaan seorang orang Taif pada ketika itu, dijaga oleh seorang hamba daripada negeri Nainami, satu negeri yang diutuskan Nabi Yunus ke Nabi apa di situ. Lalu orang tu pun bagi anggur itu, dia letak dalam daun anggur besar tu, dia bagi ke Nabi. Itu buah anggur. Bagi orang Arab, benda tu adalah satu benda yang hebat, anggur. Dan anggur ni sampailah syurga pun ada, tapi tak sama dengan anggur dunia ni. Allahu Akbar. Orang kecil manis yang duduk makan anggur sangat, sebab dia manis. Nampak ni? Baik. Wa hadaiqa gulba, dan kebun-kebun yang lebat. Allah Ta'ala jadikan tanaman hijau subur dengan bijian dengan apa tadi yang lebat. Hadaik maknanya taman yang dijaga. Taman yang dijaga dengan buah-buah yang lebat. Ni Allah Ta'ala sebut. Umumnya semua ni adalah tempat orang Arab, kalau dia tengok benda-benda begini ni, benda yang dia minat. Sebab dia pada pasir, gersang tanah ni, pada pasir, tak ada apa. Kalau musim sejuk begini ni, kalau kita pergi ke Mekah, dia berkelah pun dia pada pasir. Dia berkelah pun dia pada pasir, dia duduk. Ada pokok-pokok yang kering-kering, dia duduk bawah tu je, tapi sejuk, pada pasir tu sejuk. Cuma tengah hari tu panas sikit lah, tapi panas tak panas sangat. Kalau pergi di Madinah tu, sebelah Jabal Magnet dia panggil, Bukit Magnet tu, saya biasa dia berkelah situ. Pergi bakar kambing lah, apalah situ, macam-macam. Duduk situ daripada lepas isyak tu sampai ke subuh, bawa balik. Tak tidur. Jenis perangai Arab dia gitu. Orang Arab ni kalau musim sejuk, malam-malam dia tak tidur dah. Dia tak tidur. Dia duduk sejuk, rasa sejuk, tengah pada pasir. Saya tanyalah, kata, mu ni suka pada pasir ni, apa yang minatnya pada pasir? Dia kata macam macam mu duduk tepi pantai tu, dia kata. Orang duduk tepi pantai ni, kalau tak pergi di pantai sehari, dia rasa gelisah. Sebati dengan pantai tu, jiwa dia tu. Kita tengok ombak tak apa dah, yang jenis ketagih bau pantai tu.
Begitu juga orang padang pasir, dia kata bila mari musim sejuk atau nak buat apa, dia kata, kena pergi juga padang pasir. Jadi bila tanah padang pasir ni kering, bila Ta'ala cerita kebunnya dengan anggurnya, dengan kebun yang lebatnya, itu memang satu benda yang orang Arab suka dan minat. Duduk dalam kebun yang kita panggil yang ada buah yang banyak. Ayat nombor 31, wa fakihatan wa abba, dan buah-buahan. Yang pertama serta rumput-rumput. Cuba tengok, termasuk jenis buah-buahan semua sekali. Abba adalah rumput yang dimakan oleh binatang. Maknanya makanan atas muka dunia ni selepas kuat mari air pada kamu wahai manusia, biji-bijian tumbuh sebagai tambahan buah dan sayuran. Kebun kamu pun jadi lebat. Lepas tu kamu pun boleh makan buah-buahan abba, dan binatang ternak pun boleh makan juga. Allah Ta'ala sebutkan manusia ni dengan banyak cerita, semuanya makanan untuk manusia. Lafaz fakihah ni asalnya gembira. Wa fakihatan, gembira, digunakan pada buah-buahan sebab manusia ni bila makan buah-buahan dia jadi gembira. Manis rasa buah tu. Buah anggur kita makan rasa manis. Dan makan buah ni, makan rehat-rehat je orang makan buah ni. Betul tak? Orang tak makan jadi asasi. Buah ni orang makan nasi dengan lauk dia, ayam tu orang panggil asasi. Buah ni orang panggil rehat-rehat. Makan relax, makan sambil suka, makan sambil happy begitu. Jadi bila kita kerak buah ni, bini kita pun letak happy kita. Nampak ni? Kalau buah tu manis, lagilah kita senang hati. Sebab apa? Kalau buah tu manis, musim-musim harum manis ni, bini kita ambil harum manis tu kerak-kerak buah dalam peti air. Petang-petang dia bui. Makan tu kat Allah, menenggak duduk. Nampak ni? Rasa seronok rasa. Sebab apa? Sebab makan buah. Untuk rehat je. Bukannya untuk nak makan sangat. Tak ada orang makan buah sampai seraga. Ada? Buah rambutan ke, buah apple ke? Tidak ada. Orang makan sampai seraga buah, tak ada. Orang makan mungkin buah pun orang beli sikit, orang tak beli banyak. Orang beli 1 kilo, 2 kilo gitu je. Pisang pun gitu juga, orang beli sikit je. Kerana makan tu sambil rehat. Maka Allah Ta'ala gambarkan begitu wahai manusia. Dan Ibnu Abbas sebut fakihah ni buah dalam keadaan segar. Sedangkan abba ni artinya tumbuhan yang dimakan oleh binatang, tak dimakan oleh manusia. Dua bahagian atas muka dunia ni. Ada yang manusia je makan, ada yang binatang makan. Rumput-rumput kita bagi kepada binatang. Dan rumput-rumput binatang ni pun dia binatang pun dia pilih juga nak makan rumput ni. Kalau orang biasa pelihara lembu lah, lembu ni dia tak makan juga rumput-rumput hak tepi sungai. Dia tak makan juga sebab rumput tu banyak air. Bila banyak air dia sakit perut. Lembu tu dia mudah sakit perut, dia mudah berok merata lah orang panggil. Kalau kita nak ambil rumput tu, kita ambil rumput di atas orang panggil, bukan bawah lembah. Orang sini panggil apa, orang kampung saya panggil atas gong, dia panggil. Lah atas gong sikit. Satu lagi berih, dia panggil berih. Atas berih ni tanah lembah, tanah baruh ni, dia naik sikit. Bukan bukit sangat dah, tapi tanah tinggi sikit. Kalau tanah rumput di situ, ambil rumput di situ, maka ke lembu, lembu suka. Seronok lembu tu. Rumput tu kalau kita bagi hak tepi air pun dia makan juga, menatang lembu dia tak kira. Dia makan semua lah. Tapi untuk menghasilkan daging yang baik, makan rumput yang baik. Memang begitu. Orang tanya orang jaga lembu pun, dia kata begitu. Pemakanan itu amat penting. Kalau bagi rumput yang tidak elok, maka lembu tu tidak elok. Tapi kalau bagi rumput yang elok, maka lembu tu pun elok juga. Tapi binatang tak ada pilihan. Dia makan je, dia tak kira rumput orang ke rumput dia, dia bukan ke darah belaka. Manusia pun lebih kurang, tak kira harta orang, harta dia tak ke darah belaka. Dia beradik dengan lembu lah, lebih kurang je. Sebab lembu dia tak ada halal haram. Dia nak fikir apa? Sebab dia lembu. Jadi manusia hak fikir hidup atas muka, dia fikir nak makan saja, tak kira halal ke haram,
maka adik-beradik dengan lembu. Baik lembu lagi lah pada dia, sebab lembu ni makhluk Allah Ta'ala, dia ingat juga pada Allah. Ni hiduplah tak ada halal haram, teringat langsung pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Ayat nombor 32. Allah Ta'ala sebut kesimpulan. Kesimpulan untuk segala makanan yang telah disebut sebelum ni. Allah Ta'ala sebut semua makanan tadi mata'an lakum wali an'amikum, untuk kesenangan kamu dan binatang ternakan kamu. Semua makanan tu ada faedah bagi kamu wahai manusia. Allah tersebut manusia dulu. Allah Ta'ala sebut mata'an lakum, kamu dulu, wali an'amikum, dan binatang ternakan kamu. Maka binatang tu dijadikan untuk kegunaan kita. Allah Ta'ala sebut tentang makanan dan jasanya berkenaan dengan makanan, nak suruh manusia tahu bahawa ini jasa aku ni. Asasnya tadi saya sebut awal tadi, asasnya aku buat mari air daripada langit. Kalau aku tak buat mari air daripada langit, itu tak ada apa. Binatang pun tak boleh makan sebab tak ada air, tak tumbuh, segala-gala apa tak tumbuh. Sebab apa? Sebab tidak ada air. Nampak ni? Semua kena ada air. Kalau tak ada air, satu perkara habis, tak boleh buat apa. Maka air saya sebut tadi daripada langit adalah sumber yang utama. Warna apa? Warna putih. Sama je. Hujan di merata dunia ni warna yang sama. Nak menunjukkan bahawa yang mengurus dunia ni adalah yang sama, Allah. Dia tak jadi sini warna kuning air, sana warna biru hujan. Tidak, sama je. Disiram atas muka bumi ni, kampung mana pun hujan warna putih, air tawar gitu je. Bukannya air masih, bukannya air masam, tidak. Semua ni Allah Ta'ala kata aku yang menguruskan dengan kuasa yang satu. Maka kamu kena perhati wahai manusia, supaya beriman semua sekali. Allahu a'lam. InsyaAllah esok kita sambung tajuk yang ke-6, itu ayat 33 hingga ayat 37, memberi gambaran berkenaan dengan kiamat dan bagaimana hari kiamat Allah Ta'ala sebut hari yang kamu terpisah daripada saudara-saudara. Allah Ta'ala gambarkan hari kiamat tu. Sebelum pada kita pergi, Allah Ta'ala gambarkan dulu biar kita nampak, supaya kita clear pasal kiamat ni dan kita buat persediaan sebelum bertemu Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi